Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita masuk ke bab 7, tenaga dan kuasa. Okey, tajuk pertama 7.1, kerja, tenaga dan kuasa. Okey, hasil pembelajaran mendefinisikan kerja, dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan seharian. Dan yang kedua, menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi kerja didefinisikan sebagai hasil darab daya F. Okey. Kerja ni bahasa Inggeris panggil work W ni. Didefinisikan sebagai hasil darab daya F, force. Dalam bahasa Inggerisnya force, dan sesaran dalam arah daya iaitu W sama dengan Fs ataupun kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey. Sesaran tu adalah jarak sesuatu benda itu dipindahkan. Okey, unit SI bagi kerja ialah joule. Okey, joule atau simbolnya adalah J besar. 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Okey, meter dalam arah daya. Jadi 1 joule sama juga dengan 1 Newton meter. Okey, maksudnya sesuatu beban, okey, kita kena tukar dia dulu kepada Newton. Jadi 1 Newton darab dengan 10 kilogram. Okey, itu untuk kita pakai di bumi sahaja. Kalau di bulan, tidak boleh sudah, sebab di bulan daya tarikan graviti adalah 1/6 daripada daya tarikan di bumi. Okey. Jadi, momen daya dan tenaga adalah dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Okey. Unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. Okey. Contoh pengiraan kerja. Okey, jadi kita tengok gambar foto ini. Okey. Jadi, kita tengok perempuan ini sedang mengangkat sebuah raga. Okey, raga ni dia angkat daripada kedudukan ni ke atas. Maksudnya, dia mengangkat objek setinggi 1 meter. Okey, dengan daya 20N. 20N ni adalah berat raga ni. Okey, secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Jadi bila ada sesaran, kedudukan objek berubah, maksudnya ada kerja dilakukan. Okey, macam mana kita mengira? Jadi, anda sudah dapat maklumat ni tadi. Okey, jadi kerja yang dilakukan adalah W sama dengan Fs. Jadi 20 Newton darab 1 meter bersamaan 20 Joule. Okey, ada dua aktiviti lagi, aktiviti B dan aktiviti C. Kita tengok aktiviti B dulu, iaitu menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, jadi maksudnya troli ini beratnya 10 Newton. Berapa jauh dia bergerak? 5 meter. Okey, jadi kita boleh kira sama dengan 10 darab 5 meter, 50 Joule. Okey, aktiviti C pula menarik laci. Laci ditarik sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, jadi dalam aktiviti C ni, pengukuran tu ada perbezaan dalam cm. Kita kena tukar cm kepada meter. Jadi, tengok aktiviti C, daya 2 Newton, arah daya mendatar. Sesaran kita kira 0.3 meter. Kenapa? 30 cm bahagi dengan 100. Jadi, kerja yang dilakukan, W sama dengan Fs, 2 Newton darab 0.3 meter. Dapatlah 0.6 meter. Okey. Itu cara mengira kerja. Okey, sebagai satu contoh lagi, contoh daripada buku teks. Contoh 1.
seorang murid dengan berat badan 400 Newton. Okey, ingat balik 1 Newton sama dengan 10 kilogram. Kalau 400 Newton kita bagi 10, maksudnya berat pelajar ini 40 kilogram. Okey, jadi kita ingat ni dulu. Berat badan dia 400 Newton dengan beban di tangan 100 Newton. Dia sedang angkat satu beban 100 Newton. Menaiki tangga dengan tinggi 3 meter. Okey, tangga tu 3 meter. Jadi sekarang jumlah berat dia berapa? 400 tambah 100, 500 Newton. Darab dengan 3 meter. Okey, ini penyelesaian. Daya darab dengan sesaran 400 tambah 100 darab 3 meter. Jadi dapatlah jawapan 1,500 Newton meter atau sama juga dengan 1,500 Joule. Okey, pergi ke contoh yang kedua. Okey, Rajah 7.3 menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilogram. Ini kotaknya. Dari lantai ke atas almari. Berapa jarak tu? 2 meter. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Anggapkan daya graviti bertindak ke atas objek berjisim 1 kg ialah 10 Newton. Jadi, kerana sekarang dia bagi dalam kilogram. Jadi, 10 kilogram kena tukar kepada Newton. Jadi, kalau tukar kepada Newton, kena darab dengan 10. Jadi, 10 darab 10, jawapannya 100 Newton. Jadi, kerja berapa? Okey, kerja daya darab sesaran 100 Newton darab 2 meter menjadikan 200 Newton meter ataupun 200 Joule. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen seberat 300 Newton dari tanah ke tingkat 1. Tingkat 1. Sebuah bangunan. Okey. Tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? Jadi, daya darab sesaran 300 darab 10, jawapannya 3,000 Newton meter bersamaan 3,000 Joule. Okey, habis tentang kerja. Sekarang kita tengok tentang tenaga dan kuasa. Okey. Tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi, unit SI dia adalah Joule. Maksudnya, apabila ada kerja, ada tenaga yang digunakan. Okey, apabila 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 Joule telah digunakan. Okey, jadi itulah maksud dia. Ada kerja, ada tenaga. Tenaga, keupayaan melakukan kerja. Okey, kita pergi kepada istilah baru pula iaitu kuasa. Apa tu kuasa? Kuasa ni contohnya orang yang sama berlumba lari. Orang A dan orang B. Okey. Contoh orang A dan orang B lumba lari. Orang A sampai dulu, orang B kemudian. Jadi siapa yang berkuasa situ? Yang berkuasa tinggi adalah orang A. Laju. Jadi beza dia adalah masa. Macam mana kita mau kira kuasa? Kuasa didefinisikan sebagai kadar. Bila cakap kadar, dia akan per masa. Kadar melakukan kerja, iaitu kuasa sama dengan kerja yang dilakukan bahagi dengan masa yang diambil. Okey, masa tu kenalah dalam saat. Okey, unit SI bagi kuasa ialah watt. Okey. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Apabila 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan, iaitu 1 watt sama dengan 1 Joule sesaat. Okey, next. Kita pergi kepada contoh ini. Okey. Ada 3 aktiviti di sini, aktiviti D, E dan F. Okey, jadi kita tengok. Untuk aktiviti D, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Jadi, pertama sekali kita tengok kerja. Kerja yang dilakukan, daya darab sesaran 50 darab 3, jawapan dia 150 Joule. Masa diambil 20 saat. Jadi untuk mengira kuasa,
kerja bagi masa. Jadi, apabila kita bahagikan 150 Joule bagi 20 saat, kita akan dapat 7.5 watt. Okey, untuk aktiviti E pula, Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B. Bila dia ada jarak, confirm ada kerja. Jadi, berapakah daya dia? 30 Newton. Jarak 2 meter. Jadi, kerja daya darab jarak atau sesaran 30 darab 2, 60 Joule. Berapa lama? Dalam masa 5 saat. Jadi, 60 bahagi 5 dapatlah 12 watt. Okey, aktiviti F pula. Pemberat 150 Newton, pemberat di gym ya, diangkat setinggi 1 meter. Ini pemberat tu. Diangkat 1 meter dalam masa 0.5 saat. Okey, jadi kerja 150 darab 1 meter, 150 Joule. Okey, saat 0.5 saat. Jadi, 150 Joule bagi 0.5 saat. Dapatlah jawapan dia 300 watt. Okey. Habis. Jadi, kita pergi kepada soalan. Okey. Jadi, yang pertama sekali, berikan definisi kerja. Apa dia tadi? Apakah unit SI? Apakah maksud tenaga? Definisi kuasa. Unit SI bagi kuasa. Ini ada dalam slide. Semua jawapan ada. Okey, nombor 4. Raja menunjukkan sebuah kren elektromagnet mengangkat beban seberat 2,500 Newton setinggi 4 meter. Pertama sekali, hitungkan kerja yang dilakukan. Force, daya, darab dengan sesaran. Berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Tenaga bersamaan dengan kerja yang dilakukan. Okey, C. Jika masa yang diambil oleh kren untuk mengangkat beban itu ialah 1.2 minit. Ni dalam minit. Hitungkan kuasa kren itu. Jadi, untuk kuasa, kita mesti bahagikan kerja yang didapati bahagi dengan saat. Jadi, oleh kerana sini dalam minit, tukarkan dia kepada saat. 1.2 darab 60 saat untuk tukar kepada saat. Jadi, dapat jawapan di A. Bagikan dengan saat yang kamu dapat tadi tu, dapatlah jawapan. Okey. Jadi, sila buat hantar kepada cikgu secara personal WhatsApp. Oleh kerana sekarang masih PDPR. Okey. Ada yang tidak faham, tolong tanya dengan cikgu secara WhatsApp. Okey, cikgu akan jawab. Jangan risau. Okey. Jadi, thank you. Thank you semua. Assalamualaikum.